سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية نصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله قوة إلا بالله اللهم نحن علما نعرف بك ونراك ونعرف والملائكة المقربين واخرج من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بذنوبنا في الدارين kan. Demikian lagi wajib membasuh batin lubang atau pecah yang tinggal terbuka dan wajib dikeluarkan barang yang ada padanya daripada tanah atau dakinya atau lamak atau ubat yang ditaruh supaya sampai air ke bawah jika menegahkan sampai air. Demikian lagi seperti duri. Seperti lubang duri yang tinggal terbuka. Demikian lagi wajib membasuh batin, sebelah dalam, sebelah bawah. Atau pecah. Tepat jadi pecah kulit. Kulit dia jadi pecah-pecah. Biasanya kalau kat tapak kaki, kat tumit tu kalau kaki. Demikian lagi wajib membasuh batin lubang. Sebelah bawah, sebelah dalam bagi lubang tu. Wajib kena basuh. Sekiranya kalau jadi berlubang. Atau pecah, tepat yang kulit jadi pecah-pecah. Yang tinggal terbuka. Mana yang jadi terbuka. Yang tinggal terbuka. Maknanya jadi terbuka seperti kalau nak betul biasanya kalau di tumit tapak kaki itu dia kulit di situ jadi tebal. Maka jadi pecah-pecah, jadi terbuka, jadi macam ada luka. Maka kena basuh sampai ke sebelah dalam. Dan wajib dikeluarkan barang yang ada pada keduanya pada lubang atau pecah-pecah. Wajib. Sekiranya kalau ada benda yang menutup akan lubang, yang menutup akan pecah-pecah itu, maka sekiranya kalau ada benda yang menutupkan lubang itu akan pecah-pecah itu, maka wajib kena buang. Kata wajib kena buang tu di depan dia kait kata jika menegahkan sampai air. Itu di depan. Tengok dulu. Apa dia barang yang ada, benda yang ada pada lubang dan pecah-pecah itu daripada tanah, kalau ada tanah. Atau dakinya, kalau ada daki mesti buang dekat daki. Atau lamak, yakni lilin. Atau lamak, yakni lilin. Sekiranya dia lilin tu ketika panas tu dia ada cair tertitik masuk ke dalam lubang atau pada pecah-pecah itu. Atau ubat
dia comot ubat. Dia letak ubat yang ditaruh, yang diletak pada lubang itu, artinya pada pecah-pecah itu. Dia comot ubat, maka ubat tu jadi selimut. Jadi tutup akan lubang, akan pecah. Maka ubat tu mesti dibuang. Tapi syaratnya, supaya sampai air ke bawahnya. Wajib dibuang tu supaya sampai air ke bawahnya, bawah barang yang ada pada keluar. Jika menegahkan sampai air, jika benda itu menegahkan sampai air ke bawahnya. Dengan maknanya wajib kena buang perkara yang tadi itu, tanuh ke, daki ke yang ada pada lubang, yang ada pada pecah-pecahan tu, sekiranya benda itu menegahkan sampai air ke bawahnya. Sekiranya kalau tak banyak, ada nipis saja, sekiranya kalau kita tak buang tu, air berjerat masuk sebelah dalam juga. Walaupun daki itu ada, walaupun tanah itu ada, tapi air sampai ke bawah, ke dalam lubang, ke dalam pecah-pecah tadi itu, maka tak wajib buang. Begitulah. Demikian lagi tahi kuku. Yang hitam-hitam ada kat celah kuku hujung jari itu, dia kat panggil tahi kuku. Yang di bawah kuku, yang ada di celah kuku tu, kalau kuku tu jadi panjang, biasanya orang berkebun nak jadi hitam lah. Demikian lagi, ini seperti barang yang ada pada lubang dan pecah tadi. Tai kuku maka wajib kena buang juga. Tai kuku tu wajib kena buang. Jikalau kata wajib tu, jikalau menegahkan sampai air ke bawahnya. Jikalau tai kuku tu menegahkan sampai air ke bawahnya. Jadi mana dengan sebab ada ia, ada tai kuku tu, jadi air tak masuk ke celah, tak sampai kepada celah-celah kuku. Maka wajib kena buanglah. Sekiranya kalau tak banyak, kalau tak buang pun air dah sampai sebab dia ada sikit-sikit saja, maka itu tak wajib. Itu kena agak tengoklah. Dan wajib dikeluarkan dia, wajib dikeluarkan dia kan tai kuku. Itu makna demikian lagi. Dan lubang yang tersebut itu wajib sampai kepadanya selama tiada masuk di dalam daging. Dan jikalau ada ia sampai seperti bahawa ada baginya masuk di dalam daging, dan wajib membasuh zahirnya jua. Demikian lagi berlaku, tengok. Dia katanya, dan lubang yang tersebut. Lubang tadilah, lubang atau pecah-pecah tadi itu, wajib sampai kepadanya, wajib sampai air kepadanya, kepada lubang. Wajib sampai, ini sampaikan air kepadanya, kepada lubang. Tapi kata wajib tu selama tiada masuk di dalam daging. Jadi lubang tu bukan lubang dalam sampai ke daging, taklah. Lubang tu ada sekadar di sakatan kulit saja. Tidak turun dalam sampai ke daging, sampai ke isi, tidaklah. Dan jika ada ia seperti bahawa ada baginya masuk di dalam daging. Jadi lubang tu dalam sampai ke daging. Maka dia katanya wajib membasuh zahirnya, basuh sebelah atas ni sajalah. Sebelah dalam daging tu tak wajib dibasuh. Sebab nanti pedih pula. Begitu. Jadi maknanya masalah lubang itu, kalau lubang tu tak dalam, ya sekadar luar ni saja jadi lubang, tapi tak masuk dalam kawasan isi, kawasan daging. Itulah wajib basuh zahir dan batin. Sebelah dalam lubang pun wajib. Tapi kalau lubang tu dalam,
sampai ke dalam daging, maka kawasan dalam daging itu tak wajib basuh. Hanya basuh sebelah luar ni saja. Jadi maknanya yang dalam masuk dalam kawasan daging itu tak wajib basuh. Gitulah. Demikian lagi berlaku hukumnya, hukum lubang seperti pada segala anggota wuduk. Semualah anggota wuduk. Saat ni kita cakap pada tangan, tapi bukan sekadar tangan. Hukumnya sekiranya kalau ada lubang, ada pecahan tu semua segala anggota wuduk. Dikerjakan, yakni dibuatkan sepertinya. Seperti lubang yang ada pada tangan. Intah. Gitulah. Maka jikalau terkerat setengah tangan, nescaya wajib membasuh barang yang tinggalnya. Kerana kaedah iaitu yang mudah itu tiada menggugurkan sebab payah. Katanya dan jikalau terkerat, terpotong setengah tangan, nescaya wajib membasuh barang yang tinggal. Tempat yang ada lagi itu tidak dipotong tu wajib dibasuh. Kerana kaedah iaitu kaedah yang mudah, yang senang, tiada menggugur, tiada digugur, tiada menggugur akan yang mudah itu sebab payah. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bahasa Arabnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang senang tidak gugur benda yang senang itu dengan sebab benda yang payah. Tengok lagi dulu. Atau terpotong daripada sikunya. Seperti bahawa dicabut. Ditanggang tulang kepala siku. Dan tinggal tulang yang dinamakan kepala lengan. Maka wajib dibasuh kepala tulang itu. Kerana ia daripada siku. Kerana siku itu perhimpunan 3 tulang. Satu lagi. Atau atasnya. Yakni atas siku. Maka sunat dibasuh yang tinggal daripada lengannya. Kerana memelihara memeliharakan atas tahjil. Supaya jangan sunyi anggota daripada taharah. Tengok. Masalahnya kita maklum bahawasanya tangan tu apabila biasanya kalau tangan tu tidak dipotong seperti tangan kita ni yang wajib basuhnya mulai daripada hujung jari sampai ke siku. Mulai basuh yang wajib dibasuh dengan secara asalnya ialah mulai daripada mulai daripada hujung jari sampai ke siku. Maka sekiranya kalau dipotongkan tangan kalau dipotongkan tangan sebelah bawah bagi siku,
Maknanya ada lebih lagi yang wajib dibasuh. Kalau tangan tu dipotong sebelah bawah pada siku, maka maknanya ada tinggal lagi tempat yang wajib dibasuh. Maka wajib kena basuh. Kemudian sekiranya kalau dipotong betul dengan sendi siku, maka wajib dibasuh lagi. Tepat betulan dengan siku tu pun wajib basuh lagi. Sebab dia katanya siku itu perhimpunan 3 tulang. Tengok macam mana, tengok dulu. Jadi dia katanya, kita ulang balik. Jadi masalah tangan, tangan tu kalau asalnya ialah wajib basuh, yang wajibnya ialah wajib basuh mulai daripada hujung jari sampai ke siku. Maka kawasan siku wajib dibasuh lagi. Sebab ilal marafiq, yakni ma'al marafiq, serta siku. Jadi siku pun wajib dibasuh. Kemudian kawasan yang atas pada siku sampai pada pekalan bahunya itu sunat. Maka jadi maknanya siku sebelah atas pada siku tu sampai ke bahu tu sunat kita basuh, itu dikatakan sunat bertahjil. Sunat bertahjil ialah sunat kita basuh atas pada siku sampai ke humbi bahu. Maka apabila terpotong, tengoklah terpotong ada sakat mana. Maka di sini dia katanya, maka jikalau terkerat terpotong setengah tangan. Terkerat terpotong setengah tangan. Kita katanya terpotong di sini. Sebelah bawah daripada siku, antara siku dengan pergelangan masalah. Ada dipotong sampai sakat ni. Mana ada lebih lagi, nak sampai ke siku ada lagi. Maka yang baki itu wajib dibasuh. Dia katanya nasjaya wajib membasuh barang yang tinggal. Yang baki lagi itu wajib dibasuh. Sampai ke bahu. Kita katanya ada luas, ada lebih kurangnya setapak tangan lagi. Maka wajib kena basuh. Sebab kaedahnya yang mudah mana yang ada, yang mudah, yang senang maknanya yang baki. Tiada gugur, yang mudah itu sebab payah. Yang payah tu yang tak ada. Jadi tangan, apabila tangan seorang tu kita katanya sakat ni sampai ke hujung jari dipotong sakat ni. Dipotong di sini. Maka di sini sampai sini dah tak ada. Ini dikatakan yang susah, yang payah. Nak basuh macam mana sebab dia tak ada. Maka di sini yang ada yang boleh dibasuh. Yang ada yang boleh dibasuh. Maka yang boleh basuh, basuhlah. Yang tak boleh basuh, tinggal. Mana yang mudah, yang senang kita buat, yang payah kita tinggal. Maksudnya begitu. Bukan katanya kalau payah tinggal ke semua, jangan. Jadi maknanya tangan bagi orang yang terpotong tu nak basuh semua tangan, boleh ke tidak? Tak boleh lah. Sebab tangan dia dah dipotongkan separuh, setengahnya. Nak basuh semua tangan boleh ke tidak? Tak boleh lah dia. Kalau tak boleh nak basuh semua tangan, ada lagi tempat yang senang dibasuh, maka wajib dibasuh. Mana begitu? Tu mana katanya yang senang tidak menggugurkan yang senang tu dengan sebab ada yang susah. Jadi jangan buat katanya subah salah, jangan buat begitu. Ada yang boleh, yang senang dibuat, buatlah. Kalau yang susah, tinggallah. Jadi pendekatannya di situ masalahnya terpotong sebelah bawah daripada sendi siku. Pergelangan siku, maka wajib kena ada baki lagi, nak sampai ke siku tu ada lagi. Walaupun satu inci sekalipun nak sampai ke siku, maka wajib dibasuh. Sampai ke siku lah. Kemudian atau terpotong daripada sikunya. Terpotong daripada siku, pada lipatan siku ni dia potong di sini.
pada lipatan siku ni, pada tempat boleh lipat ni, potong di situ. Seperti bahawa dicabut tulang. Dicabut tulang kepala siku. Dicabut, dibuang tulang. Rupanya begini, dia siku tu, kita kata ini sebelah bawah, ini sebelah, ini sebelah. Lepas tu dia jadi begitu. Dia rupanya begitu. Nah, rupanya salah begitu. Rupanya gitu, maka dibuang. Jadi maknanya dibuang betul dengan sendi dia. Jadi sendi daripada siku ke bawah dibuang. Jadi maknanya kepala sendi siku naik ke atas ada. Rupanya begitu. Seperti bahawa dicabut, dibuang, ditanggalkan tulang kepala siku. Dan tinggal kepala siku, jadi kepala siku sebelah bawah. Dicabut, dibuang, ditanggalkan tulang kepala siku. Kepala tulang siku. Tapi sebelah bawah. Dan tinggal tulang, dan tinggal dua tulang yang dinamakan kepala lengan. Dan tinggal dua tulang. Dua tulang tu yang dinamakan kepala lengan. Yang tinggal tu tulang kepala lengan. Lengan tu dia panggil mulai pada siku naik ke bahu, dia panggil lengan. Maka wajib dibasuh kepala tulang itu. Sebab apa wajib dibasuh? Kerana kepala tulang itu daripada siku, masuk dalam kawasan siku. Sebabnya kerana siku itu, yang kita panggil kata siku itu ialah perhimpunan tiga tulang. Dia jadi dua, tiga ni. Dia jadi begini. Dia sebelah atas tu dua. Dia sendi, kalau tengok gambar sendi tu nampaklah. Dia dua, kepala dia dua. Sebelah atas ni dua. Lepas tu sebelah bawah satu yang masuk gitu. Tu dia masuk gitu. Apabila dibuang, sebelah bawah dibuang, sebelah atas ni ada. Maka di sini siku lagi. Di sini siku lagi. Sebab siku ni dia katanya perhimpunan tiga tulang. Ni satu, ini satu. Dia masuk gitu. Dia masuk gitu. Jadi lipat gitu. Maka tiga tulang ni dikatakan siku. Maka yang ditanggalkan sebelah bawah, yang mulai pada tangan sampai ke hujung jari tu. Tapi yang sebelah atas naik ke bahu ni, yang ala naik ke bahu ni, maka sini masih ada. Maka sini itu dikatakan siku lagi. Sebab siku dia berhimpun sini. Jadi bukan kata sebelah mulai pada sini turun, bukan dia. Jadi dia jumpa dua sendi itu, atas dan bawah lah kita cakapnya. Kepala dia sebelah atas, apabila kita duduk begini, lepas tangan turun begini, maknanya sebelah atas, kepala sebelah bawah. Tepat lipatan. Tapi sebelah atas dia ada dua, sebelah bawah dia ada satu. Sebelah atas dia ada dua, sebelah bawah ada satu. Itu jadi tiga. Maka di situ panggil katanya siku. Apabila sebelah bawah dibuang, jadi sebelah atas dua-dua lagi. Kepala tu ada lagi lah. Maka situ panggilan kata siku lagi. Sebab dia siku-siku ni tiga. Begitu. Maka apabila buang betul dengan lipatan sebelah bawah, sebelah atas tu masuk dalam kawasan siku lagi. Maka di situ wajib dibasuh lagi. Itulah maksudnya. Tapi kalau dipotong atas
pada kawasan siku. Jadi kepala tulang pun dipotong juga. Kepala tulang siku yang sebelah atas pun dipotong juga. Jadi tidak ada lah yang wajib basuh, tidak ada. Hanya tinggal ada tempat yang sunat dibasuh. Begitu. Sebab kita asalnya wajib dibasuh mulai daripada hujung jari sampai ke siku. Maka siku pun wajib dibasuh juga sebab sampai itu mana serta siku. Dibasuhkan serta siku. Jadi siku pun wajib dibasuh. Maka siku itu ialah perhimpunan 3 tulang. Maka apabila dibuangkan, ditanggalkan sebelah bawah, ada lagi kepala sebelah atas. Maka kepala sebelah atas itu dipanggil kata siku lagi. Maka wajib dibasuh. Tetapi kalau dipotong sebelah atas, dari atas sedikit daripada kepala siku sebelah atas tu, maka dah habis. Dah tidak ada tempat yang wajib basuh. Tengok ada tempat yang sunat basuh pula. Tengok. Sebab tu dia katanya, atau atasnya, yakni atas siku. Sebelah atas daripada siku. Ini sebelah atas daripada kepala siku sebelah atas. Jadi di tulang itulah, bukan di kepala. Maka sunat dibasuh. Sebab kita maklum kalau biasanya sebelah atas pada siku sampai pekalan bahu, maka sunat dibasuh. Basuh di situ dia panggil tahjil. Maka sunat dibasuh yang tinggal daripada lengan. Dia panggil lengan. Mulai daripada siku sampai ke bahu, antara siku dengan bahu itu dia panggil lengan. Kerana meliharakan, kerana nak jaga bagi dapat atas tahjil. Jadi sunat tu kerana meliharakan, yakni meliharakan atas tahjil ini supaya dapat sunat bertahjil. Kerana meliharakan atas tahjil ini supaya dapat sunat bertahjil. Jadi bertahjil tu maknanya kita basuh sebelah atas daripada siku sampai ke bahu. Itu panggil bertahjil. Kalau itu tangan, kalau kaki sebelah atas daripada buku lali sampai ke betis. Jadi semua betis itu dibasuh. Maka basuh kawasan betis itu atas pada buku lali sampai ke betis, sampai dekat dengan bawah pada lutut, itu panggil bertahjil juga. Dia sunat. Jadi maknanya kalau tangan tu kira sama dengan wajib dengan sunatnya, wajib sampai jadi basuh sampai ke bahu. Kaki pulanya kira yang sunat yang wajib ke semuanya basuh sampai ke sebelah bawah sedikit, sampai ke betis. Jadi betis pun dibasuhkan juga sampai dekat dengan lutut. Begitu. Maka jadi maknanya tangan tu kalau kita basuh sebelah atas daripada siku tu sunat. Sunat basuh di situ panggil bertahjil. Jadi kaki basuh sebelah atas daripada buku lali, kawasan betis tu panggil bertahjil. Dia bertahjil tu apabila akhirat esok tu kawasan tangan dia, kawasan kaki, tempat yang dibasuh ketika ambil wuduk tu jadi cerah putih. Jadi bercahaya, jadi putih, bercahaya. Maka kalau kita basuh sampai ke bahu, maka cerah sampai ke bahu. Begitulah. Jadi maknanya walaupun di sini maknanya dipotong sebelah atas daripada siku. Jadi tempat yang wajib dibasuh dah tidak ada. Tempat yang wajib dibasuh dah tidak ada, hanya ada tempat yang sunat basuh. Itu ada, maka basuh juga. Tapi basuh tu atas jalan sunat. Basuh tu basuh sunat. Maka basuh situ basuh sunat. Di situ dia panggil bertahjil. Jadi untuk nak meliharakan, untuk nak dapatkan fadilah bertahjil, kita basuh jugalah. Dan lagi pulanya, dan supaya jangan sunyi, jangan kosong anggota daripada wuduk, daripada taharah, daripada menyuci. Jadi maknanya seorang itu tangan dia tu dipotong sebelah atas daripada siku, tapi ada sedikit lagi sebelah bawah daripada bahu tu ada sedikit lagi. Itu pun panggil juzuk tangan juga asalkan. Maka
Jadi nak jadi katanya tangan tu ada dibasuh. Walaupun ada sakat sunat sekalipun ada dibasuh juga, ada menyucikan juga. Jadi maknanya kalau dia dipotong sakatnya atas pada siku, ada kita katanya lebih kurang 2-3 inci sebelah bawah daripada bahu. Maka jadi kita panggil katanya tangan dia masih ada lagi. Tangan dia tu masih ada lagi. Jadi kita basuhlah. Kalau tak basuh di situ, jadi katanya ambil wuduk tak basuh tangan. Walaupun sunat sekalipun kan. Tapi kalau kita tinggal yang sunat di situnya, maknanya jadi katanya kita orang ada tangan walaupun sedikit saja, pendek saja. Tapi tak dibasuh. Jadi maknanya ada tangan tak dibasuh. Supaya nak lepas daripada begitu, kita basuh kesemuanya. Melainkan dia ni terpotong daripada pekalan bahu. Pada umi bahu maknanya tak ada dah, tangan tu tidak ada langsung, walaupun sedikit tidak ada. Maka itu tak ada tempat yang wajib dibasuh lah. Tidak ada tempat yang wajib dibasuh, tidak ada tempat yang sunat dibasuh. Sudah basuh muka, kalau dua-dua belah tu terus sapu kepala. Begitulah. Keempatnya rukun yang keempat, menyapu setengah kepala. Setengah ni maknanya sebahagian sejuzuk daripada kepala. Maknanya dia katanya kepala ni menyapu setengah kepala, sebahagian sejuzuk satu tempat daripada kepala. Kepala ni apa maksud yang disuruh sapu kepala? Kulitnya atau bulunya. Sapu kepala, apa maksud sapu kepala? Sapu kulit kepala atau sapu bulu kepala. Maksudnya begitu. Susah juga nak jawab tu, apa maksud kata sapu kepala? Apa maksud kata sapu kepala? Jadi sapu kulit kepala atau bulu kepala, rambut tu lah. Bulu kepala tu rambut lah. Sebab dia orang Arab dia panggil sya'run semua. Kita rambut, kalau di kepala rambut lain tu panggil bulu. Pada jenis sama. Sebab tu orang Arab panggil sya'run ke semua. Jadi maknanya maksud kata sapuh kepala, yakni sapuhkan kulit kepala atau sapuhkan rambut kepala. Tapi bulunya rambut tu yang di dalam had kepala. Rambut yang ada kawasan kepala. Yang di dalam. Sifat bagi kedua, kulit kepala, bulunya, bulu kepala, rambut kepala tu yang di dalam had kepala, yang ada di dalam lingkungan sakatan kepala. Yang ada di dalam lingkungan sakatan kepala. Jadi maknanya luar pada tu tak memadai lah. Sakatan kepala tu seperti bahawa tiada keluar daripadanya. Ni masalah bulu nah. Seperti jadi bulu tu yang ada, rambut tu yang ada di dalam kawasan kepala, seperti bahawa tiada keluar daripadanya, tiada keluar, tiada lepas rambut daripadanya, daripada sakatan muka dengan tarik pada pihak turun. Dengan secara kita tarikkan rambut tu turun ke bawah, tapi mengikut turun dia. Jadi yang depan turun yang depan, yang belakang turun ke belakang. Yang depan tu turun ke belakang. Itu salah. Jadi maknanya cuba kita sikapkan rambut, kita berturunkan rambut. Yang depan turun. Maka kalau rambut yang lingkungan kepala tu boleh disapu. Tapi kalau rambut yang panjang turun tu lepas keluar daripada sakatan muka, sakatan kepala, maka tak ada basuh. Misalnya kita kata rambut yang di depan. Rambut yang di depan yang tumbuh betul dengan ubun ni, kita tarik turun ke bawah, betul dengan dahi. Apabila betul dengan dahi itu, tak mada kita basuh. Tak mada kita sapu.
Sebab dia tu dah keluar daripada sakatan kepala. Maka yang depan turun ke bawah jihad depan. Yang kiri, yang kanan, yang kiri turun ke bawah pihak kiri. Yang ke sebelah kanan turun ke bawah sebelah kanan. Yang belakang turun ke bawah pihak belakang. Maka yang ada di dalam lingkungan kepala kesemuanya, yang ada lingkungan kepala kesemuanya, maka itu boleh kita sapu di atas rambutnya. Begitu. Dan tiada memadai jikalau rambut yang keluar daripada had muka. Jadi kita sapu di atas rambut yang keluar daripada had muka, daripada sakatan muka, tidak memadai. Rambut yang keluar yang lepas daripada sakatan kepala, kita sapu pada dia tidak memadai. Jikalau ada ia di dalam kepala sekalipun, jikalau dia tu masih duduk di dalam lingkungan kepala sekalipun, tapi kalau kita tarik turun, ia lepas. Seperti rambut keriting, jikalau ditariknya, nescaya keluar ia daripada had kepala pada pihak turunnya. Maka itu tidak memadai. Jadi dia rambut tu, kalau rambut betul tu, kalau kita tarik turun, lepas-lepaslah. Begitu. Tapi kalau rambut yang keriting tu, misalnya kita katanya rambut yang depan, yang keriting tu dia bulat-bulat, pusing. Kalau kita tarik dia akan turun sampai ke dahi ke bawah. Tapi kalau kita lepas, dia duduk dalam kawasan kepala. Biasanya kita katanya rambut dia tu biasanya yang keriting kuat-kuatnya orang kulit hitam. Kalau dia tak potong tu, dia tak turun ke bawah. Maka sekiranya kalau kita kata rambut yang ada betul dengan ubun bagi orang yang rambut sangat keriting macam itu, dia tinggi naik. Tinggi naik sakat ni. Maka kita sapu di sini, dia sapu di sini tak memadai. Sebab apa? Sebab kalau kita tarik turun, dia akan turun betul dengan hidung. Tempat kita sapu tu. Maka itu tak memadai. Gitu. Sebab dia, walaupun sekarang dia ada dalam kawasan kepala lah, sebab dia rambut keriting yang kuat tu, dia tak turun seperti rambut orang asli. Orang asli tu, dia tak turun ke bawah. Tapi apabila dia, kalau panjang pun, dia berkumpul di atas. Maka sapu di atas di sini. Misalnya kata rambut dia bentuk suban. Naik begini. Keriting jadi kumpul begini. Maka dia sapu di sini. Maka sapu di sini walaupun duduk dalam kawasan kepala lagi. Tapi apabila kita tarik turun tu, yang kena air tu betul dengan hidung atau betul dengan dahi. Maka itu tak memadai. Tidak memadai. Itu mana kata dan tiada memadai jika rambut yang keluar daripada had kepala, kalau kita tarik tu dia akan keluar daripada sakatan kepala. Jika ada ia di dalam kepala, jikalau ada tu sekarang tu dia ada betul dengan kepala lah, tetapi kalau kita tarik dia akan keluar daripada sakatan kepala. Seperti rambut yang keriting, jikalau ditariknya, tarik rambut yang keriting tu, nescaya keluar ia daripada had kepala pihak turunnya. Maka itu tidak memadai. Maknanya kena sapu bagi tengah-tengah lah. Kalau orang yang rambut keriting tu kena sapu di tengah-tengah kepala. Kalau kena rambut tak kena kulit tu, kalau kita tarik tak lepas daripada tarik turun tu, tak lepas pada kawasan kepala, maka memadai. Dan dikandak dengan sapu, menyapu itu, sapu kepala, sapu kulit kepala atau bulu kepala. Apa maksud dengan kata sapu? Sampai basah kepada kepala. Itu dikandaki dengan sapu. Dia asal makna sapu ni apa dia? Kita sapu ni begini, letak, tarik
baru jadi sapu. Asal makna luahnya, makna bahasa sapu-sapu ni apa dia? Kalau begini tak panggil sapu. Tak saja, diam. Letak, diam. Tak bergerak, tak tarik. Tak panggil sapu kan? Letak, diam gitu. Itu tak panggil sapu. Nak jadi sapu, letak, serta tarik. Tarik gitu. Itu panggil sapu. Jadi maknanya kalau mengikut bahasa asalnya, sapu kepala mesti kena buat gitu. Mesti kena buat gitulah. Kena buat gitu. Dia letak saja, bukan sapu. Sapu tu letak serta gerak. Gerak tu pergi, balik, gosok. Itu dia lain. Letak saja bukan sapu lagi. Letak saja panggil sentuh. Letak saja panggil sentuh. Apabila bergerak pergi, sapu. Balik pula jadi gosok. Tapi maksud dengan sapu di sini sampai basah kepadanya, kepada kepala ni, kepada kulit kepala atau bulu kepala, rambut kepala. Sampaikan basahan air kepada kawasan kepala, kepada kulit kepala, kepada rambut kepala. Itu dikandaki dengan sapu di sini, dengan sapu di sini. Jadi maknanya kalau kita buat begini, kita itu jari kita ni basah. Kita sudah basuh tangan, kita selamkan jari telunjuk kita ni saja. Selam dalam air atau basahkan dalam air. Kemudian kita ambil, letak gini. Letak, akak. Cukup. Walaupun letak tidak bergerak, letak tidak tarik, sekalipun, maka dah memadai. Nak jadi apabila apa dia? Bagi kena basah kepada kepala. Kepada kulit kepala, artinya kepada rambut kepala. Begitu ya. Itu maknanya sampai basah. Basah tu memanglah basah daripada air. Sebab kenapa dia kata tak kata sampai air. Kalau sampai air tu jadi mengalir, jadi basuh pula. Memanglah memadai lah, lebih daripada sapu lagi lah kalau sampai air. Kalau katanya ambil air dengan ujung, dengan tapak tangan gitu, tuang di atas kepala. Kalau tuang gitu, maknanya membasuh sebab dia ada jadi mengalir. Maka itu lebih daripada sapu. Lebih pada sapu, memadai lah sebab yang sekurangnya sapu. Kan? Sekurang-kurangnya sapu, basuh ni lebih pada sapu. Tak payah tanyalah memadai ke tak memadai sebab ni lebih tambahan. Begitu. Jadi dia katanya sampai basah kepadanya. Sama ada dengan sapu, atau basuh. Ikutlah mana cara janjinya jadi basah. Janjinya kulit kepala atau bulu rambut kepala tu jadi basah. Buatlah cara mana sekalipun. Dengan secara tuangkan air jadi basuh, dengan secara sapu, artinya sentuh saja pun memadai. Sebab kita kalau kita jari kitanya sudah kita basuh tangan, cumanya jangannya begini. Kita basuh tangan, sudah kita basuh tangan, tangan kita basah lagi. Maka tangan kita sedang basah lagi tu, terus kita sapu di kepala. Maka itu tak memadai sebab air yang basah tu air yang kita basuh tangan. Mesti kita basahkan tangan sekali lagi pula selepas pada kita basahkan jari kita atau basahkan tapak tangan kita tu sekali lagi selepas pada kita basuh tangan, maka sapu pula kepala. Tengok. Itu maknanya sama ada dengan secara sapu atau basuh. Dan jikalau dengan pertengahan furca atau dan kayu sekalipun. Dan jikalau ni rayah memadai.
rayah pada memadai, dan jikalau dengan pertengahan, yakni dengan melalui perca kain atau kayu sekalipun. Jadi maknanya sampaikan basah. Jadi misalan kita tak guna tangan, apabila selepas pada basuh tangan tu kita ambil pen yang begini, ambil kayu, celup dalam kolah. Artinya basah kat peli tu, kat paip tu, kita bagi kena air, dia ni basah. Maka letak begini. Dah memadai. Tak mesti guna tangan. Tapi asal bahasanya sapu-sapu dia kena guna tangan. Kan? Asal sapu ni kena guna tangan, tapi tak mesti tangan. Tak mesti kita guna kayu. Boleh ambil kayu, selam dalam, basahkan kayu dalam kolah atau dalam pelik, basah, buat gitu. Dah memadai. Artinya ambil hujung kain, perca kain tu mana hujung kain. Ambil hujung kain, selam, basahkan, letak di atas kepala, bagi basah. Janji katanya rambut atau kulit kepala tu jadi basah. Buatlah cara mana sekalipun. Tak guna tangan, guna kain, guna kayu ke, memadai. Basuh ke, sapu ke, atau sentuh saja. Supaya sampai, jadi yang dia naknya ada satu juzuk daripada juzuk-juzuk kepala tu jadi basah. Sampaikan basah. Nak gitu ya. Habis di situ. Kemudian katanya, dan setengah daripada kepala, iaitu had yang had melebihkan membasuh supaya disempurnakan dengan dia basuh muka. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم